أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita kembali meneruskan program Tazkirah Ramadan untuk hari yang ketiga, dan merupakan tazkirah yang ketiga dalam siri tazkirah kita untuk sepanjang hari-hari pada bulan Ramadan, iaitu dengan bertemakan tadabbur ayat-ayat pilihan daripada Al-Quranul Karim. Dan semalam kita telah memulakan dengan mentadaburi surah yang pertama di dalam Al-Quran, iaitu Suratul Fatihah, yang terdiri daripada 7 ayat, iaitu ayat yang mana yang kita pilih, iaitu ayat yang kelima daripada Suratul Fatihah. Dan pada malam ini kita akan berpindah kepada surah yang kedua, iaitu Suratul Baqarah, yang berarti lembu betina ataupun sapi betina, iaitu satu surah yang mengandungi ayat yang paling panjang, ayat yang paling banyak, iaitu 286 ayat. Dan surah ini dia turun di Madinah, dikenali sebagai surah ataupun ayat-ayat Madaniyah. Dan daripada 286 ayat itu, maka untuk malam ini kita akan mengambil ayat yang ke 168 hingga 169. Jadi boleh rujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169 yang saya berikan tajuknya untuk kita tazkirah dan mengambil faedah daripadanya, itu dengan diletakkan tajuk iaitu pastikan rezeki yang halal lagi baik dan jangan sesekali mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik, mari kita baca ayat ini dan kemudian terjemahannya, kemudian kita mentadaburinya, iaitu memahami maksud dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Baik, 2 ayat ini daripadanya terkandung 3 perkara yang paling besar. Satunya adalah yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita makan. Bila disebut makan, maknanya termasuk minum.
Sebab makan dan minum dia berpasangan. Kedua-duanya diperlukan oleh makhluk yang hidup. Ya, manusia khususnya, dia tidak boleh hidup hanya dengan makan. Ya, tetapi mesti disertai dengan minum. Ya, dan di antara dua itu, minumlah yang lebih utama. Kerana apa? Orang boleh tahan berhari-hari, barangkali sampai berbulan, ya, dengan tak makan tapi ada air. Ya, maknanya air itu Masya Allah sumber kehidupan. Sebagaimana dalam Quran pun sebut tentang keistimewaan air sebagai minuman. Baik. Jadi, dua bahagian yang utama daripada ayat ini adalah perintah Allah Ta'ala agar kita makan dan minum dari yang baik-baik dan yang daripada yang halal dan daripada yang baik. Secara khulasah, kesimpulan dulu. Kemudian akan diterangkan satu persatu. Kemudian daripada ayat ini, iaitu Allah memerintahkan kita, memperingatkan kita, iaitu jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Kerana syaitan itu adalah musuh nombor satu kita. By ranking, dia duduk nombor satu. Tak boleh diganti oleh musuh lain. Ya. Sebab syaitan telah mengikrarkan bahawa dia akan menyesatkan manusia agar nanti bersama-sama dengannya dihubankan ke dalam neraka. Ya, yang ketiganya adalah syaitan ini di antara sifatnya adalah sentiasa selamanya menghasut manusia tanpa jemu, tanpa berputus asa. 24 hours non-stop agar manusia berbuat kejahatan dan kekejian. Dan yang keempat daripada ayat ini adalah iaitu larangan seseorang berkata tentang Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tak diketahuinya, iaitu berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa memiliki ilmu. Kerana ini akan membawa kebinasaan, bahkan kemuncaknya boleh membawa kekufuran, iaitu berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb yang dia wajib mengibadahinya. Baik, itu kesimpulan utama daripada dua ayat daripada suratul Baqarah, iaitu ayat 168 hingga 169. Sekarang kita ambil perinciannya. Yang pertama iaitu ayat yang menjelaskan tentang peringatan untuk kita memastikan rezeki yang kita perolehi dan rezeki yang kita nikmati itu dari makan minum hendaklah daripada halal lagi baik. Sebagaimana ayat ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Jadi daripada ayat ini beberapa faedah penting. Yang pertamanya, Islam mengatur dan meletakkan garis panduan di dalam urusan makan minum bagi seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, makan minum ini tertakluk pula kepada hukum yang 5. Dan di sini disebut hukum, iaitu pastikan makan dan minum kita itu adalah halal. Tapi tak cukup halal, mesti juga tayyib, iaitu baik. Maknanya tertolaklah makanan atau minuman yang haram dan yang buruk. Jadi bagaimana nak mengetahui halal atau haram, halal atau baik, halal dan baik? Jadi halal saja dalam kaedah di sini disebutkan halal saja tak cukup, tapi mesti tayyib. Halal, apa makna halal? Halal ialah apa yang telah ditetapkan oleh syariat dari segi zatnya dan sumbernya. Zat dia tu sendiri halal. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran apa saja makanan yang halal, begitu juga dalam hadis. Contoh, haiwan yang disembelih dengan nama Allah, maka dia menjadi halal. Haiwan yang hidup yang disembelih dengan nama Allah, kecuali haiwan yang diharamkan. Seperti apa? Babi, anjing, binatang yang bertaring, yang berkuku, ataupun haiwan yang hidup di dua alam. Laut pun hidup, sungai pun hidup, darat pun hidup. Atau haiwan-haiwan yang berbisa seperti ular dan seumpamanya. Itu itu kaedah umum, iaitu sembelihan dengan nama Allah, maka dia jadi halal. Adapun apa saja haiwan, ikan, apa saja yang berada di dalam lautan, semuanya halal. Sama ada dia hidup atau dia mati, halal, tak perlu sembelih. Begitu juga pohon-pohon, sayur-sayuran dan sebagainya, halal dia, kecuali dia halal. Dan juga pada masa yang thayyib,
Kalau dia halal tapi tak toyib, maka dia jadi tak halal. Sebab apa? Contoh, dalam hutan ada cendawan, tapi dia beracun. Boleh makan tak? Tak boleh. Sebab dia apa? Dia tak toyib. Dia mendatangkan mudarat. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh syariat dari segi zatnya dan sumbernya. Contoh lagi, dia makanan itu halal, dia toyib, tapi diperolehi dengan sumber yang haram, maka jadi haram juga. Contoh, ya, dia beli, dia dapatkan makanan itu, ya, daripada pendapatan yang haram, duit judi dan seumpamanya, betul kan? Wang curi, ya. Jadi halal itu adalah, ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah kehalalannya. Ya, adapun toyib itu adalah pula dia makanan itu ataupun sumber minuman itu dia halal. Ya. Tapi pada masa yang sama hendaklah toyib. Toyib itu apa? Iaitu dia bersih, ya, bergizi, berzat dan tidak mendatangkan mudarat untuk kesihatan. Ya. Tu. Contohnya apa? Contoh, kita bagi contoh untuk pemahaman ni. Makanannya halal, sedap, tetapi mendatangkan penyakit. Seperti apa? Hari-hari makan fast food, hari-hari makan burger, hari-hari makan pizza, hari-hari makan Maggi. Halal tak makanan tu? Halal, tapi tak toyib. Sebab mengandungi, ya, unsur-unsur ingredientnya yang tak baik. Ya, barangkali banyak sekali MSG, monosodium glutamate, yang boleh mendatangkan mudarat apabila dikonsumsi, ya, melampaui kadar yang telah ditetapkan. Begitu juga minuman itu halal, teh tarik, tapi gulanya berlebihan, manis ya amat, ya, untuk tempoh masa yang lama boleh mendatangkan penyakit kencing manis. Tu halal, toyib, ya, toyib tak? Tak. Sebab apa? Mendatangkan mudarat, ya. Boleh juga berlaku makanannya halal dan baik, tapi diambil secara berlebihan. Yang melampau. Macam contoh tadi, buka puasa, atas meja macam-macam makanan ada. Contoh, seolah-olah macam buffet di hotel. Kuahnya banyak, semua dia rasa. Ya, koktailnya, fresh orange-nya, apa lagi? Ada apa lagi? Teh pure-nya, semua dia minum. Ya, kopi O-nya, teh tariknya, itu baru minuman. Belum lagi makanan, macam-macam. Ya, macam-macam dia makan. Ya, seafood dia makan, ikan dia makan, daging dia makan. Macam-macam dia makan. Itu halal. Ya, tapi berlebih-lebihan. Maka itu mendatangkan mudarat. Dan kepuncaknya boleh mendatangkan pembaziran. Tapi alhamdulillah bulan Ramadan ini Allah tutup pintu itu. Tidak ada lagi buffet. Ya, orang tak berlampau-lampau dalam makan. Jadi bulan Ramadan, ya, dengan keadaan begini, mudah-mudahan inilah Ramadan yang paling terbaik seusia hidup kita bagi semua orang. Sebab apa? Telah disempit, ditutup pintu-pintu itu. Ya, makanan seadanya sahaja di rumah. Ya, pasar pun tak buka. Ya, jadi terhadlah makanan kita. Masya Allah, besarnya hikmah. Di antara hikmah yang Allah, ya, datangkan menerusi wabak coronavirus ini. Begitu juga makanannya halal, toyib, baik makanannya. Halal, toyib, tapi premis tempat dia mengeluarkan produk tu. Contoh macam di dapur rumah ataupun di kilang-kilang yang mengeluarkan produk. Ya, premis tu kotor dan pekerjanya pula tidak, ya, mengikut piawaian yang ditetapkan. Contoh makanan-makanan yang dikeluarkan oleh kilang-kilang, ya, food industries, kilang-kilang makanan. Dia tak mengamalkan standard piawaian dalam food industry yang telah ditetapkan. Contohnya kilang itu makanannya halal, tapi, ya, tak toyib, dan juga keadaan tempat kerjanya tak bersih, ya, kotor, tak mengamalkan GMP. Apa GMP tu? Iaitu Good Manufacturing Practices, amalan kerja kilang, perkilangan yang baik. Tak ikut dia. Ya. Basuh makanan dalam tandas. Ayam-ayam tu sebelum diproses, disembelih, diletak atas lantai, ya, kotor. Kemudian
dibasuh di dalam tandas. Ini semua adalah mendatangkan mudarat. Salah tata caranya. Sebab itu, kalau kita nak beli makanan, sebagai panduannya, makanan-makanan yang dihasilkan oleh pihak-pihak perkilangan, kita lihat pada packagingnya. Yang pertama, kita sebagai umat Islam wajib lihat yang pertama apa? Tanda halal. Halal apa? Halal jakim. Bukan halal thayyibat. Dia tak tulis situ. Dia tulis logo halal. Tapi bagi orang yang lebih teliti, dia cek, ni betul ke halal ni? Tengok nombor kat situ, masuk dalam laman Sesawang Jakim, type nombor tu. Oh, memang ada. Maka kita akan pasti dan yakin. Ya. Kemudian yang akan lebih menambah keyakinan kita untuk beli satu produk tu, ini jadilah pengguna yang bijak. Apatah lagi kita sebagai seorang Muslim hendaklah teliti dalam bab makan dan minum. Ya. Yang kedua, tengok pada label packaging dia selain daripada halal, ada tak tadi tulis GMP, Good Manufacturing Practices. Iaitu kilang tu mengamalkan amalan kerja perkilangan yang terbaik. Maknanya sistematik, ikut aturan, kebersihan, keselamatan, kesihatan, penampilan, pemakaian, PPE dan sebagainya. Ya. Lebih lagi baik, kita tengok lagi dekat packaging dia, ada tak dia letak situ logo HACCP ataupun dipanggil HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Plan. Ni kalau kita kerja di kilang, di industri makanan, tahulah. Ni nak bagi ilmu sikit. Iaitu kilang ini mengamalkan iaitu analisa risiko. Segala kerja buat dia daripada incoming raw material, bahan-bahan mentah yang dia beli daripada pihak luar, kemudian masuk kepada proses yang pertama, proses pertengahan sampai proses yang terakhir, sampai kepada labeling, sampai kepada packaging, sampai kepada storing, kemudian sampai kepada warehouse, sampai kepada logistik, delivery kepada pelanggan. Semuanya telah dikenal pasti apa sahaja risiko-risiko yang boleh berlaku. Sama ada risikonya dari sudut risiko kimianya, risiko dari segi biologinya, atau risiko dari segi kesan radioaktif dan sebagainya, semuanya telah diambil kira. Dan ini sistem yang disebut ni adalah sistem antarabangsa terkhusus bagi industri makanan. Maka kalau dia ada HACCP, dia ada GMP, dia ada halal, kemudian ada lagi standard ISO 9001 2015. Itu pengurusan apa? Iaitu piagam organisasi tu, kilang tu, untuk memastikan produk yang dia keluarkan tu, food, makanan yang dia keluarkan itu adalah makanan yang berkualiti. Maka kualiti pada definisi itu adalah iaitu halalan, thayyiban, dan premisnya adalah memenuhi ataupun comply to the industrial standard. Sebab zaman sekarang ni kita kena bijak, kena berpengetahuan. Jadi kita bolehlah yakin terhadap apa yang ada di packaging itu. Begitu juga kalau kita pergi secara fizikal nak makan di kedai. Contoh, kita berhenti di R&R plus, bagus, 5 bintang. Sebab semua sistem ni, contohnya Good Manufacturing Practices, amalan 5S, kebersihan, ada KKM, injection dan sebagainya, ada routine check, audit, pastikan semuanya premis bersih, pekerjanya memakai uniform dan seumpamanya. Sebab apa? Nak jaga ni dari segi kualiti makanan, bukan hanya berkualiti tapi halal dan thayyiban. Sebab apa? Di zaman sekarang kita sulit untuk menjaga diri kita daripada makanan yang syubhat. Sebab makanan di zaman kita ni adalah makanan yang telah diproses. Ia telah bertukar daripada bentuk asal dalam bentuk komposisi yang berbeza. Dah dimasukkan dalam makanan itu. Food engineering. Kalau orang dulu, contoh zaman Nabi SAW, makanan tu original, tak diproses. Makan kurma fresh. Makan daging unta fresh. Betul kan? Tak ada simpan dalam peti ais, letak bahan kimia supaya boleh tahan. Tak ada. Fresh semuanya. Jadi syubhat itu tidak ada. Tapi dengan zaman kecanggihan sekarang, makanan-makanan tu dah diproses. Ada bioengineering lah dalam food. Ubah dia punya genetik, masuk elemen-elemen yang barangkali ada daripada elemen yang haram, seperti mengambil genetik daripada babi dan sebagainya. Apatah lagi, bukan hanya dalam makan minum saja.
Ya, dalam industri perubatan terutamanya banyaknya adanya campur tangan daripada elemen yang ada pada seekor babi. Islam mengharamkan babi, tapi Allah jadikan babi itu penuh dengan manfaat. Betul kan? Daripada hidung dia sampai ekor dia semuanya dimanfaatkan. Kulit dia boleh buat macam-macam. Buat kulit lah, buat gelatin macam-macam lah. Anggota badan dia tu semua boleh pakai. Jadi kita menjadi orang Islam zaman sekarang cukup sulit untuk terlepas daripada dia. Sebab dah ditukar prosesnya menjadi elemen-elemen yang pelbagai. Dalam industri perubatan paling banyak dia diguna pakai. Jadi sebab itu salah satu cara untuk kita keluar dan selamat atau minima terkena syubhat daripada ini, iaitu dengan melihat labeling tadi yang ada pada packaging makanan. Sebab tu kena teliti. Bila kita pergi ke restoran nak makan, tengok dulu. Yang pertama adalah tanda halal. Tapi yang lebih selamat adalah menjadilah seorang yang warak, jaga, berhati-hati. Walaupun tanda halal ada, boleh masuk, tapi sebagai seorang yang beriman, sebab makanan itu sangat penting, sangat menentukan. Sebab apa? Dia membentuk pribadi. Mudah atau payah seseorang itu mendapat hidayah, mudah atau payah seseorang itu untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, di antara faktornya yang mempengaruhi adalah makan dan minum. Sebab tu kena teliti. Contoh pergi pasar raya, macam-macam restoran ada dalam tu. Nanti dulu tengok. Kalau pemiliknya orang Islam, ada tanda halal, semangat kita masuk. Tapi kalau ada tanda halal, walaupun halal tapi pemiliknya kita tengok bukan orang Islam, orang kafir, maka hendaklah kita letakkan warak itu di depan. Sebab tak mati pun kita tak makan kat restoran tu, betul kan? Barangkali kita cari sampai dapat ada kedai-kedai atau restoran milik orang Islam. Itu lebih selamat dan lebih aula. Baik. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan iaitu halalan dan thayyiban? Sebab ia membentuk pribadi seseorang. Makanan adalah salah satu faktor terbesar membentuk kepribadian dan akhlak seseorang, yang berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat mazmumah. Hati menjadi lembut, bersih, mudah mendengar kebenaran dan mudah melakukan ketaatan serta khusyuk dalam menunaikan ibadah sangat bergantung kepada makan minum yang dia ambil. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-10, iaitu apa kata Nabi SAW? Daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu saliha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah itu dia maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang dia perintahkan kepada Rasul. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Nampak tak? Makanan yang baik sangat berkait erat dengan amal yang soleh. Sebab tu orang yang memiliki jiwa yang halus, orang yang memiliki kesungguhan di dalam beribadah, terutamanya pada bulan yang terbaik, hari yang terbaik, waktu yang terbaik, bulan Ramadan sekarang ni, usaha dia lebih bersungguh-sungguh berlipat ganda dalam melakukan ketaatan berbanding dengan sebelum. Sebab apa? Sebab jiwanya bersih. Bagaimana terhasil jiwa yang bersih, hati yang bersih? Sebab makanannya itu adalah halalan thayyiban. Bila makanannya tidak halal, tidak thayyiban, maka hatinya menjadi kotor, akhirnya menjadi gelap. Maka sulit untuk dia mendapat hidayah, sulit untuk dia melakukan ibadah. Berdiri lama sikit dalam solat tarawih, mengantuk, kemudian mengelamun, khayal, hilang kekhusyukan. Tiba-tiba dah sudah dah. Sudah dah solat tarawih. Sudah dah pun dia, cepatnya. Rugi tak? Rugi. Jadi salah satu puncanya
Root cause. Kenapa jadi demikian? Sebab sumber makanannya barangkali tak halal ataupun tak thayyiban. Ya, ataupun kedua-duanya sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan bagimu. Jadi jangan sekali-kali makanan yang kita perolehi daripada sumber yang haram. Ya, jenis makanan yang haram, jenis makanan yang apa? Yang buruk. Betul kan? Tu. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang satu keadaan, satu kisah orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Kisahnya orang sedang bermusafir. Rambutnya kusut, berdebu. Kemudian dia mengenadahkan tangannya ke langit, angkat tangan. Wahai Rabbku, dia berdoa, mohon kepada Allah. Semalam kan kita belajar isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asta'inu billah. Ya, aku memohon kepada Allah. Ni dia berdoa, angkat tangan. Dalam keadaan dia yang dhaif, sulit. Ya, orang musafir kan kesempitan. Perjalanan yang sulit, jauh. Ya. Berdebu sebab apa? Ya, melalui padang pasir dan sebagainya. Dan orang yang bermusafir dalam pemusafiran adalah di antara tempat-tempat yang sangat mustajab doa. Jadi maknanya bila diangkat tu sebab keadaan dia sebagai seorang musafir, ya, secara hukum adatnya, kebiasaannya, ghalibnya mustajab doa dia. Sebab Allah Ta'ala sangat memustajabkan, memperkenankan doa hamba-hambanya yang sedang bermusafir. Tapi apa yang berlaku dalam hadis ni? Dia menyeru Allah Ta'ala, wahai Rabbku. Ya, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dicukupi dari yang haram. Bagaimana doanya terkabulkan? Maka doa dia tak terkabulkan. Sebab apa? Berlaku penghalang terhadap terkabulnya doa. Apa dia tadi? Makan daripada makanan yang haram. Pakaian pun daripada yang haram. Apa sajalah yang ada pada dia haram semuanya. Macam mana Allah nak makbulkan? Jadi sebab itu di antara jalan untuk Allah segerakan diangkatnya musibah. Ini musibah ni. Hendaklah kita membebaskan diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Haram apa ni? Makan. Teliti. Jangan asal beli. Tengok siapa yang jual. Tengok orang itu. Penampilannya, akhlaknya, agamanya. Itu nombor satu. Mesti letak nombor satu. Sebab itulah kita kena sokong kempen apa? BMF. Buy Muslim First. Dan ini memang ajaran agama. Kalau kita belajar akidah al-wala' wal-bara' tentang kalimah la ilaha illallah, iaitu benci dan cinta kerana Allah. Benci sesama Muslim dan melepas diri daripada orang kafir, ya, tak lain dan tak bukan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesama Muslim itu mereka saling bersaudara, ya, saling tolong membantu di antara satu sama lain. Kemuncaknya akan menghasilkan kekuatan umat Islam, perpaduan umat Islam, ya, dan umat Islam akan bertambah lebih, ya, dari sudut keduniaannya. Dengan itu mereka memiliki kekuatan. Dan kemuncaknya kebaikannya apa? Menolong sesama Muslim dengan mengutamakan produk mereka kerana kita tahu dia seorang Muslim. Dia pasti akan berusaha menjaga, ya, makanan hasil usahanya adalah halal. Dan kemuncaknya hasil daripada perniagaannya, dia akan keluarkan zakat perniagaan. Akan kembali manfaatnya kepada siapa? Kepada kita umat Islam. Fikirkan. Ya, baik. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang, ya, bagaimana besarnya peranan, ya, makanan sumber itu mestilah halalan thayyiban. Baik, selesai sudah bahagian yang pertama, yaitu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian kita berpindah pada bahagian yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bahagian kedua, jangan sekali-kali mengikuti langkah syaitan. Alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan. Semua syaitan-syaitan yang jahat dah diikat, dibelenggu, digari. Tak boleh bergerak bebas. Terkurung dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis kan, atakum Ramadan syahrul mubarakun, ya, dan seterusnya sampai kepada perkataan Nabi SAW, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggulah dan diikatlah syaitan-syaitan yang jahat. Maka ini memudahkan, sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah. Ya, sepatutnya. Tapi kalau tidak berlaku demikian, maka
syaitan yang ada pada kita itulah, iaitu diri kita, hawa nafsu. Ya, dialah yang mengarahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Baik. Jadi ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah syaitan. Ini adalah larangan. Larangan yang sangat keras. Ya, kepada kita, hamba-hamba Allah. Ya. Kerana dia adalah musuh kita nombor satu. Nombor satu, tak boleh diganti oleh musuh lain. Sebab dalam hidup kita ni ada banyak musuh. Yang pertama apa? Musuh diri kita, hawa nafsu. Sebab tu bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk mentazkiyatun nafs, menyucikan diri dengan melakukan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu tu adalah diri kita. Hawa nafsu tu adalah tabiat kita selama ni. Ya, jadi bulan Ramadan Allah Ta'ala ubah program, iaitu Allah ubah program untuk mentarbiah kita dengan program yang baru daripada hari-hari biasa. Betul kan? Ada puasa, kita bangun malam, sahur, kemudian tunggu subuh, lepas subuh berzikir, ya, baca Quran, dan melakukan aktiviti harian dunia, bekerja dan sebagainya. Bila muazzin berkumandangkan azan, berhenti, laksanakan solat, ya, dan banyak lagi lah. Malam, solat tarawih, solat witir, kemudian dengan kuliah, tazkirah, macam-macam. Ya, intensif program. Itu untuk apa tu? Untuk menyucikan jiwa, membuang, ya, iaitu membuang sifat-sifat mazmumah supaya diganti dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terbaik. Ya. Dan seterusnya syaitan ini, dia antara ikrar dia adalah, iaitu selama-lamanya dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Syaitan ni, dia punya ikrar dia punya purpose of life dia, tujuan hidup dia di dunia ni, bersama dengan manusia, every single second, setiap saat, 24 hours non-stop, dia akan cari jalan untuk menyesatkan manusia. Kecuali bulan Ramadan, dia telah dikekang, dihalang. Ya, lain daripada itu, nanti bila habis saja bulan Ramadan, hari pertama saja dia merdeka, maka kita akan lihat betapa ramai orang yang kecundang. Hari pertama saja, pertama Syawal tu dah, ramainya kecundang. Tiba-tiba mereka berpaling. Ya, yang sebelum tu pada bulan Ramadan, mereka solat. Ya, kalau tidak seperti tahun ni, tahun dulu, mereka pergi masjid, penuh masjid sampai tak cukup tempat. Tiba-tiba, jangan tunggu satu Syawal, 10 malam terakhir pun dah lengang dah masjid surau. Ke mana mereka pergi? Pergi ke pasar-pasar malam, menawarkan kuih-kuih raya special offer. Penuh di situ, penuh pasar raya dengan mereka. Buat persiapan hari raya. Lihat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan pada tahun ini. Allah tutup semua pintu itu untuk kita melakukannya. Allah tutup kita sehingga Allah kurung kita di rumah ini. Tak ada jalan. Maka, ya, mau tak mau, kita akan melakukan amal ibadah. Betul kan? Tutup habis pintu maksiat. Masya Allah, nikmat yang agung Allah beri. Ya, Allah pilih kita untuk diuji, tapi pada masa yang sama Allah berikan 1001 nikmat bagi orang-orang yang mau untuk melipat gandakan amal ibadah. Ya, Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, syaitan ni, iblis berkata apa? Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat. Ni ketika iblis bersama dengan Nabi Adam AS di syurga. Iblis tu salah satu daripada keturunan jin. Sebab syaitan, iblis dia daripada mana? Daripada jin, daripada api, nyala api. Ya. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba yang engkau mukhlis di antara mereka. Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Ni ikrar iblis ni. Tengok hebat tak iblis? Keberanian dia terhadap Allah Ta'ala. Bukan dia nak bertaubat, bukan dia nak menyesal, dia lawan lagi Allah Ta'ala. Jadi jangan jadi bersama dengan syaitan ini, sebab dia adalah tokoh terkedepan di dalam membantah, sombong terhadap Allah Ta'ala. Padahal iblis sangat kenal Allah Ta'ala, tapi bila dia sombong, ya, maka binasalah dia. Ya, tak cukup dekat tu, dia minta pada Allah pula berikan keizinan untuk dia menyesatkan manusia.
Ya, ke semua manusia. Tapi ada satu kelompok manusia yang tak dapat dia sesatkan. Siapa? Iaitu hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukhlis di antara mereka. Maknanya apa? Hamba-hamba yang ikhlas, bersungguh-sungguh di dalam mentauhidkan Allah, dalam mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Bila mereka terjatuh, tersilap, mereka segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat inilah iblis gagal. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Ya. Kemudian pengajaran faedah daripada ayat ini juga menjelaskan, iaitu ya, wajib pula kita tahu. Tadi dah kita kata kita wajib menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Betul kan? Wajib, jangan jadikan dia kawan dekat. Jangan jadikan dia best friend. Macam mana maksud jadikan iblis atau syaitan sebagai best friend? Iaitu kita melanggar perintah Allah. Dalam bulan Ramadan, walaupun dia tak ada, tapi dia ada assistant dia. Siapa assistant syaitan pada bulan Ramadan? Nafsu. Nafsu. Sebelum dia berpisah barangkali dengan kita, dia dah remind dah. Bagi wasiat pada nafsu. Kau ingat nanti bulan Ramadan kau teruskan kerja aku. Tu. Tapi kalau nafsu tu nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu amarah, maka dia tak akan ikut. Ya, aku akan ikut dan tunduk pada perintah Allah. Tapi kalau nafsu tu adalah nafsu lawamah atau nafsu amarah, dia akan teruskan ya apa yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya selama ni. Bila masuk bulan Ramadan, tetap dia tak puasa. Bahkan berani pula dia makan di siang hari terang-terangan di hadapan orang. Tetap dia membuka aurat. Dia rasa dia lawa. Dia padahal dia perasan saja tipuan oleh hawa nafsu dia. Konon-konon orang tengok dia semua. Tak. Dia saja perasan. Ini tipuan. Ya. Apa yang dia buat sikit-sikit buat tu kerana orang. Ya, bukan kerana Allah. Pakai baju baru lawa-lawa pergi pejabat supaya orang tengok lawa, cantik, handsome. Padahal orang tak peduli pun. Ya, kalau kita pergi ke pejabat kerja pakai stokin lain sebelah kiri kanan pun orang tak perasan. Tapi sebab perasan je oleh hawa nafsu tadi, syaitan tadi, ya, menyibukkan dia dengan terperasannya dia. Betapa banyak manusia yang tertipu, betul kan? Bertahun-tahun dia tertipu. Ya, menghabiskan masa dalam perkara kesia-siaan. Bulan Ramadan, ketika orang mendirikan solat tarawih berjamaah, dia duduk kedai kopi. Dia pergi ke pasar raya, menghabiskan masa di depan TV, menghabiskan masa dengan handphone. Padahal waktu tu sepatutnya dia menghidupkan malam. Ya, di rumah lagi. Ya, ada isteri, ada anak-anak. Letak mushaf di depan tu, baca. Ya, boleh baca. Baca satu buku surat. Nikmat tak? Jadi bulan Ramadan ni kalau setiap hari kita imarahkan rumah kita dengan amal-amal soleh, Masya Allah, Allah turunkan keberkatan, maka akan terwujudlah sebuah rumah tangga gaya masjid. Selama ni rumah tangga kita barangkali gaya hotel, barangkali gaya pasar, barangkali gaya panggung wayang, barangkali gaya hospital rumah tangga kita. Faham? Ya. Contoh gaya rumah tangga gaya hotel. Rumah tu hanya jadi tempat tinggal saja. Ya. Transit. Suami balik kerja, duduk, keluar balik. Ya. Tak ada kebahagiaan, tak ada keharmonian. Ya. Atau rumah tangga gaya pasar. Bising, membekak, terjerit-jerit, terlalak-lalak, bergaduh, hiruk pikuk. Ya, ada berlaku proses jual beli. Engkau isteri aku, kau kena buat kerja. Ya, engkau isteri aku, bos. Apa saja kau order mesti buat, wajib. Contoh. Yang kita tak ada rumah tangga gaya masjid. Inilah dia bulan Ramadan Allah bagi. Sepanjang usia kita, inilah dia. Gunakan kesempatan ini. Rumah tangga gaya masjid di mana di dalamnya diingati Allah dengan melakukan amal-amal soleh. Ayah mendidik anak. Isteri mendengar anak baca Quran. Betul kan? Atur waktu. Dan belum tentu lagi kita akan temui Ramadan seperti ini. Belum tentu. Dan sulit lagi. Barangkali selepas ini Allah uji kita pula. Dia angkat je semua penyakit ni. Coronavirus hapus. Di situlah akan diketahui sama ada orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur. Kalau kembali pada keadaan normal, tiba-tiba dia berbalik melakukan kemaksiatan, dia lupa kepada Allah, maka dia telah kufur kepada Allah, nikmat Allah. Tapi kalau dia lebih baik, Masya Allah, inilah yang diharapkan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tersebut. Jadi, rumah tangga gaya masjid, dalamnya terhimpun satu rumusan, iaitu rumah tangga gaya asmara. Rumah tangga asmara. Itulah rumah tangga gaya masjid. Apa dia asmara?
as-sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ringkasan. As-sakinah, mawaddah, rahmah. Betul kan? Rumah yang sakinah, tenang, nikmat. Mawaddah, ada kasih sayang. Betul kan? Rahmah, kasih sayang, mawaddah, ya. Menikmati rumah tangga yang aman, bahagia, sentosa. Betul kan? Banyak masa ayah yang sibuk sama di kerja, dekat dengan anak-anak. Boleh cium-cium anak, boleh sayang-sayang, boleh peluk-peluk, boleh manja-manja. Betul kan? Boleh main-main, gurau-gurau. Ya selama ni barangkali ayahnya asyik kerja saja. Ya, atau ibunya juga asyik kerja aja, obsession berkata, 3 anak dengan bibit saja. Sekarang mak ada, ayah ada. Ya. Jangan pula disibukkan dengan handphone. Ayah pegang handphone, mak pegang handphone, anak pegang handphone. Ni penyakit handphone ni. Dia mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Duk dekat ni tak bersembang dengan anak, dengan ayah, dengan mak, tak. Duk main Facebook sana, Facebook sini. Tengok jual ikan kat mana murah, nak order. Lepas tu tengok pula Shopee, tengok pula Lazada. Macam-macam dia tengok. Oh, macam mana resipi nak masak hari ni. Apa pula nak masak. Tak salah, tapi mesti disiplin. Ada masa dia. Bukan sepanjang hari di situ. Betul kan? Tapi kalau kita guna handphone tu untuk kita tolong ilmu, ikut kuliah live ataupun ulangan. Nak belajar bahasa Arab sekarang. Kalau belajar bahasa Arab sebulan, insya-Allah boleh pandai. Kalau belajar tajwid, dengar ustaz atau ustazah mengajar, insya-Allah, ya, bacaan kita akan jadi lebih baik. Betul kan? Kalau ikut program live tazkirah seperti ini, bertambah ilmu kita. Kalau kita nak baca, tak mampu kita. Sebab itu para ustaz yang mengajar ni, dia telah memudahkan kita untuk memahami. Dia telah himpun kitab-kitab tu, dia baca, dia buat kesimpulan. Jadi kita cuba terima kesimpulan. Mudah tak? Mudah. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan untuk kita bersusah payah, bermujahadah. Ya, dalam beribadah lama, dalam kuliah lama. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan untuk kita melipat gandakan usaha. Bukan bulan untuk kita berleha-leha, relax-relax, santai-santai, man-man, tak. Para salaf dulu pada bulan Ramadan ni, mereka mengecilkan, tinggal langsung urusan dunia. Kita tak suruh lah macam tu. Tapi sekarang, mau tak mau kita tinggal urusan dunia. Betul kan? Tak boleh pergi kerja. Jadi tak boleh bekerja, duduk rumah buat apa? Kita atur waktu. Dulu kita tak sempat nak menuntut ilmu, sibuk. Masjid pun tak sampai. Apatah nak pergi menuntut ilmu. Ilmu syar'i. Tapi ilmu dunia sampai, sanggup. Sampai ke peringkat tertinggi belajar, part time, jarak jauh lagi. Sekarang ni, masa ni je ada. Belum tentu kita jumpa lagi nikmat masa ni. Ya, berkorbanlah. Bersabarlah untuk duduk berlama-lama di dalam perkara yang bermanfaat. Majlis ilmu, majlis yang paling bermanfaat di atas dunia. Sehingga Nabi SAW sangat memuliakan orang yang menuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilm. Nabi SAW ucapkan, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dan Nabi SAW sebut, bila kamu melintasi melalui satu majlis, ya, majlis zikir, maka hendaklah kamu duduk di situ. Apa makna majlis zikir? Iaitu majlis, iaitu diperingatkan, diperdengarkan qala Allah wa qala Rasul. Apatah lagi yang sampaikan tu adalah kalam Allah. Ya, kalam Allah. Sebab itu tak cukup kita dengar ustaz atau ustazah, tok guru mengajar, ya, sama ada live ataupun siaran ulangan, kita juga kena membaca buku. Jadi wujudkan rumah kita ni banyak buku-buku yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Ya, kalau selama ni rumah kita ada library kasut tinggi, ada library pinggan mangkuk, ada library beg tangan, ada library macam-macam, maka sekarang bulan Ramadan kita ada keazaman untuk mewujudkan library di rumah kita dengan kitab-kitab yang bermanfaat. Setiap bulan at least kita allocate, sisihkan, ya, wang perolehan gaji kita tu untuk membeli kitab. Rugi tak beli kitab? Tak rugi. Sebab apa? Itu adalah amal yang berterusan. Pahalanya sehingga kiamat ditegakkan. Selagi ada kitab tu, selagi dimanfaatkan, pahala berjalan. Bukankah di antara 3 perkara yang bermanfaat, ya, bagi orang yang telah mati adalah salah satunya adalah ilmun yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu bukan hanya menerusi pengajaran seperti ini, tak. Kitab-kitab yang kita wariskan. Ya. Contoh bila orang datang rumah kita tengok banyaknya kitab, maka dia automatik termotivasi. Bagusnya aku nak juga seperti ini. Kemudian dia buat. Dapat pahala tak kita? Dapat pahala. Itulah namanya dakwah lisanul hal. Dakwah dengan perbuatan. Ya, Masya Allah. Ya, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi kita masuk rumah, ada kitab-kitab sejuk, tengok. Nikmat tak?
Ini masuk rumah tu dia, TV tu punya besar. Ya. Berapa puluh inci tak tahulah, 40 inci. Yang mahal, barangkali harga 5,000, 6,000, 10,000 dia sanggup beli. Tapi TV tak menjanakan pahala. Betul kan? Majoriti TV tu siarannya menjana dosa. Bulan Ramadan pun dia jana dosa untuk kita. Jadi satu pesanan. Bulan Ramadan ni tuan TV berpuasa, maka TV tu juga suruh dia puasa. Ya. Suruh dia puasa. Ambil kain, tutup dia. Cakap dekat TV, sebagaimana tuan kamu puasa, puasa lapar dahaga, puasa mata, puasa telinga, kamu juga kena puasa. Kalau tidak, disqualified nanti pahala aku. Sama-sama kita berpuasa ya TV. Boleh tak buat begitu? InsyaAllah boleh. Ya, hidup kita akan lebih aman, tenteram. Masa kita tidak dicuri oleh TV. Yang siarannya hari-hari itu semuanya berlalu. Ya, habis dah cerita dia, tak relevan lagi dah hari ini. Tapi amal-amal yang kita lakukan, ulang-ulang baca Quran, tetap relevan. Tetap kita menikmatinya. Masya Allah. Jadi pintar. Baik, yang terakhirnya, wajib kita ketahui bahawa bagaimana syaitan itu menjerumus dan menyesatkan manusia daripada jalan ketakwaan. Ya, sebab syaitan tu dia musuh. Allah sebut, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu adu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka anggaplah dia musuh. Jadikan dia musuh. Kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jangan jadi orang yang rugi. Menyesal di dunia ada faedah, menyesal di akhirat tiada guna lagi. Ya. Jadi kesimpulan terakhir secara ringkas, ya, wajib kita mengetahui bagaimana jalannya syaitan menyesatkan manusia. Para ulama menyebut sekurang-kurangnya ada 6 jalan. Secara ringkas kerana masa tak mengizinkan. Ya. Nanti untuk perincian bolehlah rujuk buku-buku yang ditulis oleh para ulama seperti apa? Kitab Talbis Iblis oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, sudah diterjemahkan. Yang kedua, kitab bertajuk Khutbah Iblis oleh Ahmad bin Salim Badu Wain. Ya, Badu Wailan. Bagus bukunya. Ini semua kitab-kitab Arab. Yang ketiganya adalah Misteri Al-Ghaib oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Abdali rahimahullah. Bagus sekali kitabnya, menjelaskan tentang ya hal ehwal syaitan, biografi syaitan, ya jalan-jalan dia menyesatkan manusia dan bagaimana jalan-jalan untuk kita selamat daripada tipuan syaitan itu. Baik. Penghujungnya, pengakhirannya iaitu bagaimana syaitan menyesatkan manusia, iaitu menerusi 6 jalan. Yang pertama iaitu menerusi jalan kekafiran. Dia akan cari jalan bagaimana untuk mengkafirkan seseorang supaya orang itu menjadi kafir. Yang kedua, gagal, dia akan pergi menerusi jalan kebid'ahan, iaitu dia menyuruh ya seseorang itu melakukan amalan-amalan bid'ah. Apa amalan-amalan bid'ah? Iaitu amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini secara ringkas, panjang penjelasan ini, tapi cukuplah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu amalan-amalan baru, amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah, bukan dunia, ibadah. Handphone, kipas, kereta tu bid'ah, tapi bid'ah dalam urusan dunia itu disuruh oleh Nabi SAW. Tapi yang dilarang bid'ah dalam urusan agama, tak boleh mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya semua bid'ah itu adalah sesat, walaupun orang pandang dia baik. Betul kan? Mengadakan zikir-zikir yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW dengan cara-cara yang tertentu. Dia menarilah, menjeritlah, berkelubunglah, bagai-bagai. Ya, tu. Ya, ataupun ya melakukan pelbagailah ritual-ritual yang tidak ada contoh. Ya, sehingga Imam Malik rahimahullah menyebutkan, "Mani bertada'a fil Islam bid'ah yara hasanah faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Fama lam yakun yawma izin dinan fala yakunu al-yawma dinan." Ya, apa kata Imam Malik rahimahullah tentang orang yang buat amalan-amalan baru ni? Mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan. Ya, barang siapa yang melakukan amalan-amalan bid'ah dalam Islam, ya, dia melakukan perkara baru,
dalam Islam, mewujudkan amal ibadah baru, bentuk baru. Ya, dan dia memandang amalan tu bagus. Bagus, apa salahnya zikir-zikir macam ni bagus. Berlagu-lagu bagai dengan rumus-rumus tertentu. Padahal Nabi SAW tak buat, tak contoh, tak suruh. Ya, sesungguhnya dia telah menganggap Nabi SAW itu khianat di atas risalah. Seolah-olah dia kata Nabi SAW tak tahu ataupun Nabi tak sampaikan. Dia lebih tahu. Lalu dia buat. Lalu sedangkan Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku akmal, cukupkan, sempurna, tamam. Dan Allah cukupkan nikmat bagi kita umat Islam ni. Maka kata Imam Malik rahimahullah, maka apa-apa yang saat itu tidak merupakan agama, maka pada saat ini juga tidak merupakan agama. Dan Nabi SAW menyebut dalam banyak sekali hadis tentang tercelanya bid'ah. Sebagaimana yang sering saya mulakan dengan khutbah, iaitu di hujungnya adalah fa in asraqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya wa syarrul umur muhdatsatuha. Itu tentang tercelanya ya bid'ah. Adapun jalan yang ketiga, menerusi jalan dosa besar. Syaitan cari jalan macam mana supaya seorang hamba tu melakukan dosa besar. Seperti apa? Tak puasa pada bulan Ramadan tanpa sebarang uzur. Tak solat dia. Zuhur tak solat, subuh tak solat. Ya. Mendedahkan aurat. Itu semua dosa-dosa besar. Ya, atau syaitan akan pergi pula pada jalan yang seterusnya, menerusi dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Ya, bercakap tak berhenti. Ya, habis masa. Ya. Melihat sesuatu yang diharamkan untuk dia lihat, mendengar sesuatu yang diharamkan. Kemudian syaitan pergi lagi, menerusi jalan yang kelima, iaitu menyibukkan kita dengan amal-amal yang tidak utama. Lepas tu ada amalan utama lagi kena buat, pergi buat yang tak utama. Kemudian pergi lagi menerusi jalan ke-6, iaitu mempersibukkan seseorang dengan perkara yang harus, melampau-lampau. Patut basuh kereta tu 1 jam je, dia basuh kereta sampai 3 jam. Dia kilat tayar lah, dia kilat cermin lah, dia kilat tempat duduk lah. Kilat lagi, dah kilat dah tadi, kilat lagi. Berlalu masa 3 jam habis. Rugi tak? Bulan Ramadan lagi. Habis masa, sejam cukup lah untuk 1 kereta. 2 jam lagi buat apa? Buat kerja lain, betul kan? Kemas rumah pula. Ya, cuci-cuci cermin rumah. Ya, baca Quran. Ada amalan-amalan dunia lain yang dia belum buat. Dia habis masa dekat kereta sampai 3 jam. Kereta tak bergerak pun dalam rumah je. Nampak syaitan tipu. Halus tak? Halus. Ya. Dan begitulah seterusnya. Baik. Jadi 2 ayat ini memberikan kita ya peringatan daripada Allah betapa wajibnya kita memastikan rezeki yang halal lagi thayyib. Dan jangan sekali-kali menjadikan syaitan sebagai teman dekat yang diikuti, yang ditaati. Jadi bulan Ramadan selama tempoh sebulan ni, curfew ni, ya, Allah nak memudahkan kita untuk membersihkan jiwa, menjadikan kita memiliki daya tahan yang kuat, supaya bila kita keluar daripada bulan Ramadan, selama sebulan ni kita telah ditrain, dilatih, dan kita akan dapat menghadapi seluruh ya cubaan-cubaan dan dugaan yang pasti akan datang. Ya, setelah diistihar ya 1 Syawal, iaitu syaitan dia akan berlumba-lumba berebut untuk kembali melakukan dan melaksanakan misinya. Dan bagi orang yang telah berjaya membina ketahanan antibody yang kuat, antidot dia, insya-Allah dia berjaya dia mengatasinya. Jika dia tak mempersiap diri pada bulan Ramadan dengan antidot atau antibody ini, dengan amal-amal tadi, maka dia pasti akan kecundang. Hari pertama saja dia sudah kecundang. Bagaimana hari-hari yang akan berjalan ke depan, ya, dan bertemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga ayat ini menjadikan salah satu ayat yang menjadi tamparan yang kuat, menghujam ke dalam hati untuk kita insaf diri dan kita berubah dan kita melakukan tindakan. So we have to act now. Don't wait and see. Yeah, because the time is now. Masa ada sekarang. So just do it. Ya, buat. Jangan bertangguh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kesemuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ya kesungguhan, kemudahan di dalam kita melakukan amal ibadah, dan Allah berikan kita ketakwaan, dan Allah kurniakan kita istiqamah. Ya, kerana istiqamah adalah ya tujuan kemuncaknya. Sebagaimana kata ulama, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Ya, kemuncak kemuliaan seseorang adalah dia meraih menetapi maqam istiqamah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.